salam hormat bersua menerusi Ruang Bicara. Saya Wan Syahrina, anda sedang menonton siaran Bernama TV. Dan apa yang kita saksikan sebentar tadi sedikit berkenaan dengan Perbadanan Nasional Berhad ataupun kita kenali sekian lama sebagai PNS, agensi yang diberi mandat untuk merajui pembangunan industri franchise di Malaysia. Dan baru-baru ini ia dikenali sebagai Pernas menerusi penjenamaan semula pada 21 Jun 2021 yang lalu. Jadi apa wawasan yang dibawa oleh Pernas menerusi penjenamaan semula ini? Malam ini kita nak bertanya khabarnya Pernas selaku peneraju franchise Malaysia. Untuk itu kami Ruang Bicara menghubungi menerusi panggilan Skype Encik Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Apa khabar Encik Hilal? Alhamdulillah, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih juga kerana bersama-sama kami dengan malam ini, bersama-sama dengan kami malam ini, dan kita mungkin nak menyentuh tentang penjenamaan semula terlebih dahulu kerana mungkin pentingnya kita faham mengapa ia dilakukan dan Pernas sendiri selaku agensi di bawah MADEC mungkin mempunyai wawasan yang tersendiri menerusi penjenamaan semula ini yang melibatkan pertukaran logo dan akronim sekali. Boleh teruskan Cik Hilal? Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Penjenamaan semula adalah sangat bertepatan. Pasal PNS tu kita tukar ke Pernas. Jadi adalah penjenamaan PNS yang asalnya. Sebelum PNS kita sebagai Pernas. Tapi sekarang PNS kita kembali pada nama. Sekaligus kita lancarkan logo yang kita berikan sekarang ini melambangkan matahari. So menunjukkan trade identity kita yang menunjukkan kita melahirkan era baru dan visi baru. Sebenarnya PNS mungkin tak berapa dikenali. Kita ambil kesempatan dengan nama Pernas yang untuk supaya orang lebih ramai mengenali Pernas ialah sebuah agensi kerajaan, agensi kerajaan yang beri mandat untuk sektor franchise di negara ini. So ini perbezaan antara Pernas dengan syarikat-syarikat agensi kerajaan yang lain. Baik, kalau boleh kita fahami lebih jelas berkenaan dengan fungsi dan peranan Pernas sendiri serta mungkin inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan untuk menjuarai industri franchise di negara kita. Cik Hilal. Ya, Pernas adalah sebuah syarikat yang dimiliki oleh Menteri Kewangan berpadan. Ialah juga syarikat di bawah seliaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Mandat kita yang utama ialah merajui pembangunan sektor franchise di negara ini. Fungsi kita adalah menarik minat orang awam untuk menceburi bidang perniagaan khusus daripada sektor franchise. So dalam usaha kita menarik minat ceburi bidang, kita memberi pembiayaan franchise kepada usahawan-usahawan yang ingin menukarkan mereka sebagai satu perusahaan franchise. Kita juga memberikan kepada usahawan-usahawan perniagaan yang ingin ambil bisnes yang di bawah sektor franchise. Kita bagi franchise, pinjaman franchise dan pinjaman untuk franchise. Di Pernas juga kita khidmat nasihat ataupun konsultansi, training untuk usahawan. Kita juga provide training to be usahawan yang ambil kita nasihat dan
keusahawanan untuk si usahawan. Kita juga mempunyai pelaburan, biayaan pelaburan usahawan-usahawan yang ingin meningkatkan aktiviti mereka. Kita juga membeli aktiviti atau melibatkan diri dalam aktiviti dalam perniagaan yang berpotensi. Kita majukan pasaran saham untuk kita boleh bawa bisnes ini ke luar negara. Baik, jadi apa bezanya mungkin selepas tarikh 21 Jun 2021 itu yang menjadi garis pemisah antara Pernas dan juga PNS? Apa yang dibawa bersama-sama menerusi penjendamaan semula ini? Mandate kita masih kekal untuk membantu dalam meningkatkan mereka menjadi lebih dan menjadi lebih sustainable moving forward. So, mandate kita yang utama masih kekal. Tapi apakah aspirasi moving forward back to PNS, kita Pernas supaya lebih dikenali di masyarakat. Mungkin sebelum ni ramai yang kenali Pernas dan apa peranan Pernas, apa yang dibawa oleh Pernas dan servis yang yang ada di Pernas itu di dalam market. So yang kita pemisah, tapi adalah penambahan bagaimana kita pergi ke market dan Pernas ni lebih efektif, lebih efisien supaya masyarakat dalam bidang especially dalam sektor untuk datang dan cari Pernas, insyaAllah. Baik, kita ingin bertanya juga mungkin apakah KPI ataupun sasaran yang ditetapkan oleh Pernas selepas penjendamaan semula ini. Tapi Cik Hilal, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Untuk anda yang sedang menonton di Siaran Bernama TV, teruskan menonton siaran Ruang Bicara malam ini bercakap tentang Pernas, peneraju franchise Malaysia. Bersambung semula seketika nanti. Baik, kembali semula menerusi Ruang Bicara. Malam ini secara khususnya bercakap tentang Pernas, peneraju franchise Malaysia, Perbadanan Nasional Berhad yang menjenamakan semula sebagai Pernas, ya, institusi mereka, dan kita telah menyentuh tentang peranan, telah menyentuh tentang fungsi. Kita ingin bercakap tentang sasaran yang ditetapkan oleh Pernas menerusi penjenamaan semula ini. Bersama-sama saya di talian Skype sekarang ini ialah Encik Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur, Ketua Pegawai Eksekutif Pernas. Encik Hilal, kita sambung semula. Kalau mungkin boleh Encik Hilal terangkan kepada kita apakah sasaran Pernas dengan penjenamaan semula yang dilakukan ini? Kita ada sasaran 5 tahun perancangan kehadapan. Kita menyasarkan untuk melahirkan lebih ramai lagi franchisor ataupun homegrown franchise brand name. Dalam 5 tahun yang akan datang ni, kita sasarkan untuk melahirkan dalam 25 ikon franchisor. Dan kita sasarkan untuk menarik minat 5,000 usahawan-usahawan untuk menyertai perniagaan daripada sektor franchise. Maksudnya kita nak sasarkan 5,000 franchisees. Dan daripada situ kita sasarkan kita dapat melahirkan dalam 18,000 peluang pekerjaan. So moving forward, sasaran 5 tahun kita untuk menarik minat lebih ramai untuk menjadi usahawan-usahawan franchise, dan juga kita sasarkan untuk membawa lebih banyak lagi franchise brand homegrown brand name kita nak exportkan ke luar negara, insyaAllah.
Baik, kalau kita bercakap mungkin tentang potensi, ya, kalau kita bercakap tentang potensi industri franchise, tapi sebelum itu nak menyentuh tentang bagaimana Pernas sendiri membantu menambah baik ekosistem franchise yang kita ada di Malaysia. Ya, Pernas berperanan sebagai perantara business to business dan juga business to customer. So kita berperanan, aspirasi kita untuk meningkatkan bagaimana kita lebih efisien untuk menjadi perantara tu. So apa yang kita sasarkan untuk kita wujudkan ialah rangkaian network tadi tu, ataupun apa kita panggil value chain. So dekat situ peranan Pernas untuk cuba mewujudkan value chain supaya ekosistem keusahawanan daripada business kepada business, business kepada customers itu adalah lebih mantap dan lebih efektif. So antara peranan Pernas di situ ialah untuk mengenalkan digitalisasi ataupun business automation yang akan dapat membantu kita mewujudkan rangkaian ataupun value chain tadi yang lebih berkesan. Okey, berbalik kepada perkara yang mungkin saya nak tanya terlebih dahulu tadi berkenaan dengan potensi industri franchise sendiri, kerana dilihat Pernas menyediakan dan membantu mereka menerusi platform yang ada, tetapi potensi dan prospek industri itu di negara kita mungkin berdasarkan kepada kebolehupayaan industri player sendiri. Bagaimana Tuan? Dekat sini kita ada peranan, di dalam Pernas kita ada Franchise Institute. Dekat sini sasaran Pernas moving forward, kita akan melihat setiap lapisan masyarakat, terutama daripada small, medium size entrepreneurs sehingga ke micro, dan hopefully kita cuba nak sasarkan yang informal juga. Kita cuba di MEDAC, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, kita sentiasa mensasarkan untuk macam mana kita nak formalizekan bisnes-bisnes yang informal ni tadi. Kita nak bawa mereka naik ataupun keluar daripada informal, because informal ni adalah besar. Jumlahnya more than 1 million informal businesses yang tak register. So di sini kita ada peranan di MEDAC dan di Pernas, kita terasa kita mempunyai peranan untuk bagaimana kita nak bawa usahawan-usahawan informal ni tadi, usahawan-usahawan mikro ni tadi, kita nak bawa mereka, nak naikkan mereka, naik tarafkan mereka. So di sini peranan kita yang apa kita panggil memantapkan usahawan-usahawan, memantapkan bisnes, baik daripada segi operasi, baik daripada segi marketing, baik daripada segi research and development. So untuk usahawan-usahawan yang kecil ni tadi, mereka mungkin tidak mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan perniagaan yang lebih efektif, packaging, marketing, branding, research and development. So mereka tak mempunyai capacity dan capability untuk buat tu. So Pernas akan memainkan peranan yang lebih lagi untuk membantu usahawan-usahawan mikro dan informal ni tadi, untuk kita tingkatkan mereka menjadi perniagaan yang lebih mantap dan lebih sustainable dan kompetitif. Kalau kita bercakap tentang tujuan tersebut, Cik Hilal, ya, ada ataupun tidak mungkin sejenis program khusus yang dibuat acuannya sebegitu rupa untuk menjadikan PKS contohnya kepada franchise dan transformasi kepada perniagaan mereka? Ya, kita ada apa kita panggil incubator untuk syarikat-syarikat yang kecil ni tadi. Kita pada waktu sekarang ni kita ada dalam 136 bisnes-bisnes usahawan-usahawan yang kita letak di dalam incubator ni.
baik daripada F&B, food and beverages, ke early childcare, education, health and beauty, banyak. So ada dalam 136 usahawan-usahawan yang kita masukkan dalam incubator ni. Incubator ni kita panggil business in transformation. Kita nak transformkan business mereka untuk menjadi business yang more efficient and effective bila kita letakkan sistem di dalam business tu. Sistem tu menjurus kepada dokumentasi dan lebih kepada dokumentasi, kita dokumentkan dia punya business process, kita dokumentkan dia punya product manual. Jadi bila kita adakan disiplin tu, kita adakan sistem dalam business tu, jadi kita dokumentkan dia dan kita boleh replikatekan dia. Jadi maksudnya bila dia dah cukup documentation, so kita boleh register business itu sebagai business franchise. Jadi orang lain boleh ambil business franchise tu because the SOPs ada, product manual ada, training manual ada, semua ada. So itu effort kita yang kita panggil business in transformation, micro business yang ada dalam kita punya incubator. Saya kira itu juga tembok yang mungkin paling besar menghalang daripada usahawan kita untuk maju lebih jauh, kerana kalau bercakap tentang darah keusahawanan itu, kebanyakan daripada kita mempunyainya tapi ia mungkin sampai ke satu tahap saja dan mereka mengalah. Dan kalau kita lihat dalam normal baru sekarang ini, bagaimana pula peranan Pernas memberikan satu bentuk transformasi kepada digitalisasi pula untuk membantu usahawan-usahawan yang ada ini? Okay. You mention it correctly. Dia punya darah tu, DNA usahawan ni adalah sometimes benda yang kita tak boleh nak perolehi daripada textbook ataupun is in ourselves kan, DNA itu. Di mana mereka mempunyai semangat, mereka mempunyai mindset as an usahawan. Jadi moving forward, especially the current punya market environment, di mana digitalisasi adalah satu tool kan, satu benda yang amat diperlukan untuk market sekarang ni. Jadi untuk transformkan dia mindset daripada brick and mortar traditional punya business into digital punya business mindset, banyak perlu pertukaran. So dekat sini kita ada kita tawarkan kursus-kursus untuk tukar mindset. Lepas tu kita juga bagikan practical punya solution untuk bagaimana mereka membuat business mereka marketable in the e-commerce punya platform. So we provide training. So dalam under MIDEC pun kita ada apa kita panggil jom ubah minda perniagaan. So to change people punya mindset from the traditional. So kita ada 1,000 orang peniaga tekun yang kita cuba nak ubahkan mindset mereka, dan kita bagikan program yang komprehensif untuk step by step macam mana mereka patut ubahkan bisnes mereka, dan kita buat digital marketing, digital delivery. So there's a lot of programs yang komprehensif yang kita berikan kepada usahawan-usahawan yang ingin menceburi dalam bidang digitalisasi. At the same time, dekat Pernas kita ada e-market platform kita panggil Peebly. So di dalam Peebly ni aspirasi kita ialah bisnes-bisnes yang ada di atas talian Peebly ialah bisnes yang franchise centric. So di Malaysia ni mungkin ada banyak e-marketplace, tapi Peebly under Pernas ialah satu e-marketplace yang mempunyai franchise centric. So kalau kita nak cari bisnes franchise, pergi cari dekat Peebly.
Itu sangat menarik. Saya sebenarnya banyak perkara yang saya kira kita masih boleh bercakap tentang franchise dan potensi mereka di negara kita dan juga memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada rakan-rakan yang sedang menonton. Tapi memandangkan kita ada lebih kurang 1 minit, 2 minit, Cik Hilal, mungkin saya perlu tanya, apa harapannya untuk Pernas selepas penjenamaan semula ini? Harapan kita ialah untuk masyarakat lebih mengenali Pernas. Dan kita sebenarnya dalam dasar keusahawanan negara 2030 di dalam tu kita ada objektif dia, antara 5 objektif tu. Objektif yang kedua tu ialah melahirkan usahawan-usahawan yang berkualiti dan bermutu tinggi. Pernas ada mempunyai peranan di dalam itu melalui sektor franchise, dan naratif yang dan objektif yang terakhir ialah kita berusaha untuk menukar naratif. Pada dahulunya perniagaan ni adalah second choice. Kalau kita hilang perniagaan, hilang pekerjaan ataupun kita tidak we are unemployed, so perniagaan adalah second choice of profession. So kita nak tukarkan naratif tu. Actually keusahawanan adalah first choice of profession, and it is sustainable and it's a lucrative punya profession. So itu aspirasi Pernas, dan supaya Pernas ni sinonim kepada sektor franchise. Baik, terima kasih kita ucapkan Cik Hilal kerana bersama-sama kami memberikan sedikit sebanyak dalam masa setengah jam ini, dan insyaAllah kalau kita ada masa lebih banyak lagi, mungkin boleh banyak lagi yang kita sentuh, dapat kita sentuh juga mengenai industri franchise negara. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan Cik Hilal kerana bersama-sama kami pada malam ini. Ya. Kita hubungi menerusi panggilan Skype sebentar tadi Encik Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur, Ketua Pegawai Eksekutif Pernas, Perbadanan Nasional Berhad. Dan untuk anda yang berminat, anda mungkin boleh buat carian ataupun terus saja ke laman web pernas.my dan cari Pernas sebenarnya untuk mendapatkan lebih banyak maklumat berkenaan dengan industri franchise, dan kita mungkin mahu melihat jenama franchise Malaysia berkembang lebih jauh, lebih banyak lagi di negara kita ini. Jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syarina. Ini mengakhiri program Ruang Bicara pada kali ini. Teruskan menonton siaran Bernama TV.